Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik, kita menyambung semula kuliah di hari ini dengan pengajian kitab Fiqhul Islami yang dikarang oleh Ustaz Sulaiman Rashid. Baik, hari ini siapa yang ada kitab, kita berpindah ke muka surat 287, iaitu masih lagi bicarakan bab jual beli, iaitu qirat. Hari ini kita masuk bab rukun qirat. Qirat sebagaimana yang kita belajar pada kuliah lepas, iaitu memberikan pokok dari seorang kepada seorang yang lain untuk diperniagakan, sedang keuntungan keduanya menurut perdamaian atau perjanjian. Baik, qirat senang nak faham je, iaitu memberikan pokok atau modal kepada seseorang untuk diniagakan. Lepas tu tentang keuntungan berpandu pada perjanjian. Pada kuliah lepas kita dah buat contoh. Contohnya Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Nabi tak ada barang. Lalu ambillah barang Khadijah, diperniagakan barang Khadijah itu, maka atas untung dan rugi, maka di atas perjanjian. Itu dipanggilkan qirat. Baik, setengah orang kaum muslimin dan muslimat kalian, tujuan qirat ni untuk tolong menolong. Ada orang dia ada modal tapi dia tak pandai menjaga. Ataupun yang orang ni tak ada modal tapi pandai menjaga. Maka qirat ni senang nak fahamnya, iaitu mengambil pokok daripada seseorang untuk diniagakan, lepas tu untungnya adalah berpandu pada perdamaian, iaitu perjanjian. Baik. Okey. Ataupun senangnya kaum muslimin dan muslimat kalian, nak kata qirat ni macam komisen lah. Macam komisen. Saya ada barang. Ada seorang kata, Ustaz, bagaimana saya menjagakan produk Ustaz ni? Saya kata niaga lah. Jadi atas satu barang tu saya beri komisen. Atas satu barang tu ada keuntungannya. Itu panggil qirat. Baik. Okey ya. Jadi rukun qirat. Benda tu ada dah, kita dah buat semua belaka dah dalam masyarakat kita ni. Rukun qirat. Pertama, harta ataupun pokok, baik berpeluang ataupun lainnya. Keadaan pokok pekerjaan iaitu dengan yang dagang dan lainnya yang tersangkut. Dagangan begitu juga tempat. Ini bahasa lama ni. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bila sebut qirat, dia nak harta, pokok. Apa barang yang diambil? Baik. Yang kedua iaitu pekerjaan. Dan yang ketiga keuntungan. Yang keempatnya adalah yang punya pokok dan yang bekerja. Dia rukun qirat ni 4 je. Yang pertama adalah yang dikatakan harta ataupun pokok. Pokok daripada barang lah. Yang keduanya adalah kaum muslimin dan muslimat kalian, pekerjaan. Baik. Yang ketiganya adalah keuntungan.
Dan yang keempatnya adalah iaitu tuan punya barang dan orang yang bekerja. Itu rukun qirat. Rukun qirat. Jadi nak beri pasang makna elok lagi kaum muslimin dan muslimat kalian, hukum qirat mengambil barang daripada seseorang itu merupakan pokok, lepas tu diniagakan barang itu. Lepas tu untungnya kita berpandu perdamaian atau perjanjian. Macam inilah mudah-mudah nak faham, saya beri jelasan lagi. Okey. Saya ni ibaratkan adalah toki. Saya ada produk saya. Lepas tu marilah anak murid siapa-siapa kata ustaz, bagaimanakah saya ni ambil barang ustaz? Saya tak ada modal nak menjaga. Saya menjaga barang ustaz. Lepas tu berapa ustaz nak berikan satu keuntungan ni dalam satu barang pada ustaz? Saya kata beginilah. Kalau barang tu untungnya kita kata RM10, aku berikan keuntungan engkau RM3. Itu apa panggil qirat, macam commission lah. Panggil. Baik. Seterusnya, cara bekerja. Yang bekerja hendaklah bekerja dengan ikhlas, tidak boleh mengutangkan barang dan tidak juga boleh membawa barang ke luar negeri kecuali dengan izin yang punya pokok. Ini cara bekerja ini boleh bincang. Bincang macam mana di antara orang yang tuan punya barang dengan orang bekerja. Baik. Saya ambil satu contoh ya. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dikenali dengan seorang lelaki yang mustajab dakwah. Sa'ad bin Waqqas ni, dia ni lelaki yang kaya, sahabat Nabi dan terkenal dengan doa diterima. Satu hari datang seorang mengatakan, ya Sa'ad, boleh tak kita berkongsi berniaga? Sa'ad kata nak kongsi niaga macam mana? Aku ni orang kaya dah. Bukan takabur dah. Memang dia cerita sungguh. Saya orang kaya dah. Nak kongsi niaga dengan apanya? Yang nak kongsi ni kalau sekiranya baru nak jadi kaya, aku kaya dah. Lalu kata Sa'ad beginilah. Aku tolong kau, engkau ambil barang aku ni, engkau meniagakan. Engkau meniagakan. Jadi kalau sekiranya dapat untung, kita bagi sekian-sekian. Jadi kalau rugilah, aku tanggung. Allah peliknya, orang di syurga menjaga kau macam ni. Kita menjaga kan, untung dan rugi tanggung bersama tak. Dia tak gitu. Aku dah kaya dah kata. Engkau ambil barang aku, kau menjagakan. Kalau ada untung, okey, kita berpandu pada perjanjian. Kalau rugi aku tanggung. Dia. Itu qirat tu. Baik. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan satu aku buat syarat. Naklah jujur dan amanah. Tu je. Sebab barang-barang aku kau tolong jaga je. Jujur dan amanah. Baik. Kalau sekiranya kau tak jujur dan amanah, berat sikit ni. Semoga kudung tangan kamu. Bukan mubahalah. Ini bukan mubahalah menjadikan baru ni bukan. Ini betul-betul ni. Itu dulu kan zaman sekarang ni dia tak pakai begitu. Zaman sekarang pakai agreement dah. Kemudian ada sign tu, sign ni. Zaman dulu tak macam tu. Zaman dulu aku minta kau jujur dan amanah je. Kalau tidak, kudung tangan kamu. Lepas tu apa berlaku kaum muslimin? Orang pernah ambil dah barang. Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjagakan. Tapi sayang, dia tak amanah. Dia tak jujur. Ada untung banyak, dia kata untung sikit. Bila untung sikit, dia kata rugi. Jadi Sa'ad ni tak kata apa. Orang seperti makna. Nanti dia.
tiba-tiba kaum muslimin dan muslimat kalian, lelaki yang tidak jujur itu, dia jatuh, dia jatuh daripada untanya, unta tijak dia, hingga tangan dia jadi apa? Tangan dia bekas kudung lah, tangan dia jadi tak boleh nak lembek-lembek, tidak berfungsi tangan dia. Itu dia. Itu sebab saat ambil wakaf ni, dia ni orang mustajab doa. Orang ni doa dia dimakbulkan dan dia pula ahli syurga. Yang dijamin oleh Nabi 10 orang itu. Itu dia lah. Tapi sama-sama kita ni jangan buat begitu. Kaum muslimat kalian. Boleh Tok Mufti nak jaga dengan saya, kena jujur. Kalau tidak, jadi ke mana? Tak boleh buat syarat macam tu. Kalau tidak, pancit tayar. Kita tak jadi lagu tu. Jadi kita kena ada agreement. Itu nama dia qirat. Okey ya? Okay. Benda tu ada dah buat dah. Okey. Seterusnya kata mengarang kitab, akad qirat adalah akad percaya mempercayai. Maka sekiranya ada barang yang hilang, yang bekerja tidak wajib mengganti kecuali bila disebabkan kerana sia-sia. Itu dia. Bila akad dalam qirat ni percaya. Maksud saya percaya kepada pekerja saya untuk menjaga. Okey. Dan pekerja saya percaya kepada saya akan saya berikan keuntungan ikut perjanjian. Tetapi tiba-tiba kaum muslimin dan muslimat kalian, pekerja saya pun bawa lah barang saya ni, bawa naik lori. Tiba-tiba lori tu kaum muslimin dan muslimat kan terbabas. Sebab jalan licin ke apa terbabas. Rosoklah barang saya tu. Baik. Kena ganti tak pekerja saya? Barang rosak kerja saya ganti tak? Tak. Sebab qirat akad saya mempercayai. Itu dia kaum muslimin dan muslimat kalian. Ataupun misalnya dia menjagakan barang saya, tiba-tiba dia kena tahan, lalu dia rompak dan dicuri. Itu dia. Itu tak, pekerja saya tak ganti. Itu saya percayai. Begitu juga buat pinjam meminjam kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau kita pinjam barang orang, kaum muslimin dan muslimat kalian, tiba-tiba rosak barang itu, bukan dengan sengaja, maka kita tak boleh ganti. Contoh, Ustaz, pinjam motor boleh Ustaz? Awak nak pinjam motor saya. Saya kata nak pergi mana motor tu? Nak pergi Geriwood je. Dia. Tiba-tiba kaum muslimin dia pergilah Geriwood. Mak pergi Geriwood sungguh. Baik. Lepas tu tayar pancet. Balik tayar pancet. Lepas tu dia pulang, Ustaz ni motor ya. Dia. Tapi Ustaz tayar pancet. Sudah. Jadi Ustaz mengajar kami, dia pinjam-pinjam saya percayai. Dia. Tapi tayar pancit ni saya tahu je ganti kat Ustaz kan. Sebab saya percayai. Betul, pandai kau belajar. Betul macam tu lah. Dia mana tak wajib ganti. Sebab saya lah percaya dekat dia. Kecuali dia kata dia nak pergi Greenwood, rupanya pergi ke Sentul. Dia pergi tempat lain. Tayar tu pancit dia Sentul. Ada kena bayar? Dia. Sekali kena terima lah. Kan Ustaz mengajar kami pinjam percaya kan Ustaz kan? Ya, saya kata. Jadi kalau kerosakan tidak disengajakan, saya tak boleh bayar ke Ustaz? Ya semua lah. Pulang dengan tayar pancit tu. Lepas tu kaum muslimin jawapannya, kali itulah aku beri kau pinjam. Lepas tu mampu aku tak beri. Itu isu dia. Baik jangan main. Itu sebabnya
Bab penjaga ni percaya mempercayai. Kalau betul, kalau jujur, okey. Kalau tak jujur, kamu sebenarnya, betul. Okey. Habislah bab kirat. Kirat ni boleh kita kata bab penjagaan komisen lah. Senang-senang. Okey. Sekarang kita masuk pelajaran yang baru, tajuk yang baru, iaitu musaqah. Musaqah. Ejaan dia, bahasa Arab dia, min, sin, alif, kaf, ha. Musaqah. Ini bahasa Arab, kamu mesti kalian. Dalam bacaan kita ni, iaitu paruhan kebun, pajak kebun, sewa kebun. Kena main bahasa Arab sikit-sikit kan. Musaqah iaitu paruhan kebun. Orang ada pajak kebun, kadang-kadang sewa kebun. Itu musaqah dia panggil. Bukan musyaq, musa, bensin. Kalau musyaqah kepayahan. Allah masyaqqah sungguh, itu kepayahan. Ini musaqah. Iaitu paruhan kebun ataupun pajak, sewa. Dia termasuk dalam baik. Okey. Tapi bunyi bahasa Arab tu lain macam sikit kan. Musaqah iaitu yang punya kebun memberi kebunnya pada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian kedua suatu akad. Betul-betul. Contoh, saya ni ada tanah. Tapi tanah tu saya tak usahakan. Jadi orang Pahang kata macam hutan belukar dah jadi tanah tu. Kalau di kampung banyak sangat kaum muslimin dan muslimat kalian di kampung. Tanah sawah, tanah paya. Jadi naik rumput rampai dah. Betul. Saya ambil kampung saya kaum muslimin. Kampung saya tu, orang tanam padi memang luas. Saya saja, kebun saya pun, kebun tok saya pun dekat 2 ekar. Padi saja. Orang lain tu, Allah kalau musim padi comel sangat. Sejauh mata mandang hijau. Sekarang ni kaum muslimin, orang tua-tua yang buat kerja dulu dah mati. Generasi muda ni generasi yang duduk dalam aircon saja. Betul-betul. Nak berjasa pada tanah tu tak ada dah. Tak ada. Yang penting dapat tanah jual, dapat tanah jual, dapat tanah jual. Tak nak usaha. Kebanyakan begitulah. Bila yang setua dah meninggal dunia, habis belaka. Dari kampung saya ni kaum muslimin, Allah. Dulu cantik je kaum muslimin makanan dengan sawah padinya. Sekarang ni jadi apa? Naik reba, naik apa dah. Tiba-tiba masuklah orang Bangla. Warung Hiyam, Myanmar. Dulu orang Indonesia. Dia orang ni, ya Allah, rajin sungguh buat kerja. Dia cari tuan ni. Ini tanah siapa tuan? Ni saya tuan dia. Misalnya, dia pakai. Kena ke, contohnya tanah saya. Dia kata, Ustaz, yang ni tanah Ustaz kan? Nampak semok sangat Ustaz, macam mana? Biarlah. Bagaimana agak-agaknya Ustaz? Dia. Saya usahakan tanah tu. Ini dia katakan musaqah tu. Musaqah. Dia. Saya usahakan tanah tu saya tanam, saya bersihkan. Jadi agak-agaknya berapa sewanya Ustaz? Jadi kalau tuan tanah tu pandai, aku tak nak sewa dia tu. Aku tak nak sewa. Kalau sewa murah sangat. Kalau engkau sanggup bayar 2,000 setahun boleh lah.
Ataupun kau sanggup bayar aku 1,000 sebulan. Boleh? Akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian pilih antara kedua. Ni kata musyarakah ni. Kalau engkau tanam tanah aku, usahalah. Jadi kalau dapat keuntungan kita bagi dua. Bagaimana? Itu yang dikatakan musyarakah. Tahu tak kau Bangla tanah apa? Ni tanah pisang. Ni tanah tebu. La ilaha illallah. Jadi sungguh. Itu dia kamu macam ni. Jadi sungguh. Dia. Bila tanam pisang tengok semua. Pisang saja. Sampai ada lori yang ambil pisang tu. Jual. Itu dia. Kaya Bangla tu. Nyesal aku. Dia dia. Tapi ada juga tabiat orang Melayu ni. Kan? Selalunya Bangla ni tak ada permit kau macam ni. Dia tak ada permit kerja. Dia dia. Jadi apa berlaku? Bila dah nampak dah Bangla kaya dah, stop. Kami tak nak pajak dah. Orang Melayu kita. Kata Bangla kata, kita dah janji 5 tahun Pak Haji. Saya nak pajak tanah ni 5 tahun. Musyarakah lah tu. 5 tahun. Nanti dia. Tapi ni belum sampai 5 tahun. Jangan cakap banyaklah Bangla. Engkau tak ada permit. Aku report ke polis kan macam mana? Allah, Bangla kesian. Apa nak buat? Itulah perangai orang Melayu kita. Sekali ni Bangla pun melepas diri lah. Bila lepas diri, ada tak tuan tanah tu usaha tanah tu? Tak ada. Dari hutan belukar pula. Itulah tabiat orang Melayu kita. Nak maju macam mana? Wallahu'alam. Jadi cerita dia panjang. Jadi musyarakah ni ialah iaitu dikatakan bawah kebun. Pajak kebun. Dia. Tuan tanah ada tanah. Tapi dia tak pandai nak usaha. Atau dia malas atau dia sibuk. Maka ada orang lain mengusahakan tanah itu. Hasilnya atas perjanjian. Itu dikatakan musyarakah. Ada dalam Islam tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Ada orang pula kaum muslimin dan muslimat kalian dia tak nak pajak. Malah aku nak pajak-pajak lah. Nanti dia. Aku nak sewa je. Boleh sewa. Contohnya kamu tu banyak kan. Kuala Lumpur ni ada tanah. Contohnya apa nama Tok Mufti ada tanah di Kampung Baru. Contohnya. Jadi tanah tu terbiar je. Dia. Tiba-tiba Tok Mufti kau mesti pandai dia. Kalau nak tanam, ayah tak cari bekerja. Baik aku buat tanah tu tempat parking kereta. Sudah. Betul tak Mufti? Jadi tanah tu macam-macam kalian boleh tempat parking kereta tu. 1 jam berapa ringgit dah tahu dia ambil. Tak apalah. 1 jam RM5. Ambul. Itu pun boleh jugalah. Itu yang dikatakan kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu kata sewa tanah tu. Baik. Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian. Tok Mufti dia sibuk dengan kerja dia. Dia tak tahu. Nampak. Tok Mufti agaknya kalau saya ni tanah Tok Mufti kan dekat bandar Kampung Baru ni ya. Nak buat mana? Tak ada benda nak perancangan lagi nak buat. Kata betul. Jadi bagaimana saya sewa tanah tu? Ada biar tu. Ustaz nak buat apa-apa? Rahsia saya lah. Tapi benda tu halal lah. Saya nampak jalan dah. Tok Mufti kata apa? Ambil lah Ustaz. Kita lebih kurang je 200 sebulan. Saya kata syukur. Alhamdulillah. Sujud syukur. 200 sebulan. Saya pun buat parking kereta. Tu dia. Sewa. Tempat sewa kereta, parking kereta RM5 sejam. Kau semua kena. Kalau sehari ke berapa dah?
Banyak kereta kena letak beluak. Dekat Seka juga banyak penuh kereta. Allah mesti kata, Allah 200 bulan kau bagi ustaz. Ustaz dapat sehari sewa kereta dekat dia mana ratus ada. Mula dah. Mula saya gaduh tu. Ustaz, tak jadi sewa lah, saya nak buat rumah. Pula dah, nak buat rumah pula dah. Akhirnya tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita malah gaduh-gaduh. Akhirnya serah balik tanah. Tak buat-buat sampai sekarang ni. Betul-betul. Nak cari yang kedua tak boleh. Takut yang pertama. Itu dia. Itu juga sewa menyewa tanah ni. Itu dia isu dia. Dalam Islam tu ada belaka kalau macam-macam akhlak. Jadi siapa yang pandai mengolah benda-benda macam tu, dia berjaya lah. Itu bidang dia. Okay. Apa zaman sekarang ni, orang yang ada productivity, macam tu. Dia ada benda tu. Habis lah. Jadi pelajaran kita ialah musaqah. Musaqah. Bukan musyaq. Kalau dengan shin adalah musyaqah ni adalah kepayahan. Ini musaqah. Yakni iaitu pawah kebun atau pajak kebun. Akad ini diharuskan, dibolehkan oleh agama kerana banyak yang berhajat kepadanya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun sedang dia tak dapat melaharanya. Sedang yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sungguh bekerja. Sungguh bekerja. Maka dengan adanya peraturan itu, keduanya dapat hidup dengan baik hasil negara pun bertambah banyak. Itu di antaranya. Kerana sabda Nabi SAW. Ani bin Umar, anna Nabi SAW amila ahlal Khaybar yastaritu ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Dari Ibn Umar, semua Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan baik dari bubuhan ataupun hasil pertahunan, kan. Di zaman Nabi SAW dulu kaum muslimin, ada tanah di Khaybar. Lalu ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia jadi rakyat Nabi. Dia bai'ah dengan Nabi, jadi rakyat Nabi. Orang kata zaman sekarang ni kafir zimmi, kafir daripada perundingan kerana dia buat perjanjian dengan Nabi. Maka Nabi tak biarlah rakyat dia walaupun kafir duduk setinggal. Maka Nabi pun berilah tanah di Khaybar. Khaybar ni mana tu? Khaybar ni lebih kurang daripada Madinah, lebih kurang 150 km. 50 km. Jadi orang Yahudi ni duduk di Khaybar, olahlah tanah. Buatlah apa semua sekali. Jadi hasil daripada Khaybar itu kita bagi dua. Satu untuk kamu orang Yahudi, satu untuk kami orang Islam. Jadi begitulah kaum muslim dan muslim makan. Benda tu ada dalam Islam. Baik. Habis ya? Nanti ni. Habis. Okay. Itu dikatakan musaqat. Musaqat ni apa dia? Nak faham sekali lagi? Iaitu pajak ataupun pawah paruhan kebun. Itu boleh dalam Islam. Tak ada masalah. Memang diharuskan. Cuba kita buat gitu. Boleh kamu cakap. Mana ada tanah-tanah tu, kamu mesti maklum. Kita panggil orang kerja tak apa. Hasil dia kita boleh kongsi. Ramai kamu mesti maklum. Ramai. Okay. Ialah pada biar tanah terbiar gitu, baik diusahakan. Yang seterusnya ialah satu lagi, sudah, ini pening sikit kepala ni. Muzara'ah dan mukhabarah. Sudah. Ini bahasa Arab jangan pening.
Dia berkait dengan musaqah tadi. Iaitu paruhan kebun tadi, pajak kebun. Muzara'ah dan mukhabarah. Baik. Nanti kita baca dah. Baik. Muzara'ah iaitu paruhan sawah atau ladang. Sepadua atau tiga atau lebih kurang sedang benihnya daripada petani. Mukhabarah paruhan sawah atau ladang. Sepadua atau sepertiga atau lebih kurang sedang benihnya dari tuan tanah. Okey. Sekarang saya senangkan lebih baik. Bila kita buat paruhan tanah, pajak sawah dan sebagainya, teman-teman simak sekalian. Sekarang ni ialah saya katakan tadi kan. Okey, saya ulang balik. Saya ada tanah, tapi saya tak usulkan. Marilah orang Bagla, dia kata Pak Haji, Ustaz, tanah Ustaz ni dah ada hutan dah, biar saya usahakanlah. Saya kata okey. Saya tak nak sewa tanah tu. Saya nakkan manfaat tanah. Okey. Kami Ustaz, dia kata Bagla ni kami nak tanam lah. Bukan tanam jenis tanaman yang durian. Durian tak boleh, 8 tahun boleh buah. Pening. Yang 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Boleh kata. Padi lah. Padi. Tahun 2 kali. Okey. Saya pun berilah. Bila saya beri, nak hasilnya, sekarang buat perjanjian. Ya. Kalau saya bersihkan tanah, kata Bangla tu, Ustaz boleh tak datang ke benih? Saya bersihkan tanah tu. Saya apa semua. Letih kamu seming, hutan berluka ni nak bersih. Jadi saya minta pada Ustaz lah. Benih Ustaz punya. Ustaz kena keluarkan duit untuk ni. Barulah hasil kita, kalau dapat hasil kita bagi 50-50. Saya kata saya tak nak. Saya nak bersih ya. 50 benda. Benih awak dah bersih pun awak. Sekarang ni, okey. Bangla tu dia adalah petani. Saya tuan tanah. Kalau Bangla yang mengeluarkan benih, maka Bangla tu orang panggil muzara'ah. Muzara'ah. Zar'un ni tanam, benih. Kalau saya tuan tanah yang mengeluarkan benih, maka saya ni mukhabarah. Mukhabarah. Baik. Kenapa jadi begitu? Ini sedap bincang ni. Pelan-pelan no. Saya ulang balik. Apabila berlakunya pajaknya sawah, paruhan sawah, untuk dapat penghasilan tu, iaitu penghasilannya ada sama banyak, sekarang ni siapa yang mengeluarkan benih untuk tanam? Petani ke atau tuan tanah? Kalau tuan tanah yang keluarkan benih, istilah bahasa Arab dia panggil mukhabarah. Melayu kita tak ada bahasa, sorry cakap lah. Tak boleh guna bahasa Arab juga. Itu dia. Kalau sekiranya yang mengeluarkan benih itu, dan sebab pajakan sawah ini adalah Pak Tani, Bangla tu, dia muzara'ah. Muzara'ah ni dah tanam. Sebab apa berlaku demikian? Baik. Sebab timbul begitu. Okey. Sekarang ni kita ambil isu. Mau pakat dah untuk kaum muslimin Bangla tu tanam padi. Tanam padi kaum muslimin dan muslimat kalian. Maka Masya Allah, pengeluaran padi tu beribu gantang. Sebab luas. Beribu gantang. Baik. Bila beribu gantang, siapa yang layak untuk bayar zakat? Tuan tanah ke ataupun Bangla? Saya yang kena bayar zakat adalah siapa yang punya benih. Itu yang tujuan tu.
kalau punya benih itu adalah saya yang bagi benih, bangla tu tanam je, saya yang kena bayar zakat. Tapi kalau sekiranya bangla pak tani tu yang meluarkan benih, dia yang bayar zakat, saya tak bayar. Tapi kalau sama-sama keluar benih, siapa keluar zakat? Sama-sama lah keluar zakat. Contoh. Okay, saya contoh kan. Mudah ya. Okey. Kita jangan ambil banyak-banyak sangat padi tu. Kita ambil. Dapatlah 1000 gantang. Okey. Beras ni, nisab zakat ni berapa? Sudah. Makan beras je. Betul tak betul? Berapa? 300 gantang. Bila orang ni dapat beras 300 gantang, wajib keluar zakat. Wajib dia keluarkan zakat. Itu pun ada hal lagi tu. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau sekiranya 300 gantang daripada 1/30, berapa gantang? 300 gantang daripada 1/30. Berapa? Kira. Kalau 300 gantang, okey, kita ambil satu-satu. 90. 90. 300 kali dengan 3/10. 300 gantang, lepas tu bagi dengan 1/30. 1/30. Hampir 10 gantang. 10 gantangnya. Okey. Kalau 300 gantang kali dengan 1/10, 30 gantang. 30 gantang. Baik. Kalau sekiranya 300 gantang bagi 1/15. 1/15. 20 gantang, Ustaz. Okey. Jadi sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, kita tanya dulu. Di masa tanam padi tu, menggunakan air angkut sendiri ke? Atau gunakan air hujan atau air paip yang kerajaan buat? Sudah tentu dengan air kerajaan buat dah. Maka zakat dia 300 gantang tu bagi dengan 1/10. Itu 30 gantang. Kalau 1000 gantang bagi dengan 1/10, berapa? 100 gantang? 100 gantang 100 gantang daripada hasil tanaman tadi. 100 gantang tu siapa yang keluar zakat? Tuan tanah ke ataupun pak tani? Maka kaedahnya, kalau pak tani tu dia mengeluarkan benih, maka zakat tu dia yang bayar. Bayar. Mula-mula sekali, sebabnya 50-50. Okey, 500. Kalau 1000 gantang dapat, tuan tanah dapat 500 gantang. Yang bangla pula dapat 500 gantang. Okey. Lepas tu daripada 500 gantang yang bangla dapat, dia kena keluar zakat yang 1000 gantang. Iaitu 100 gantang. Dari bangla dapatlah 400 gantang. Tuan tanah dapat 500 gantang. Baik, boleh faham tu. Itu yang simbolnya muzara'ah tu. Tapi kalau sama-sama keluarkan benih, bangla apa keluarkan benih, tuan kau ni, maka keluarkan zakat dulu. 900 1000 keluarkan 100 gantang,
Lepas tu jadi 900. 900 bagi 2. Baru bagi 2. Begitulah keadaannya. Itu dia. Jangan main tu zakat-zakat tanaman tu kena jagalah. Itu ya. Walaupun kita tak buat benda tu tapi sebagai ilmu lah untuk kita mengetahuinya. Itu yang penting ya. Kenapa nama mukhabarah, muzalarah tu ada makna tu. Muzara'ah ialah orang yang sawah buat paruhan sawah atau pajak sawah tapi dia menuarkan benih. Mukhabarah ialah orang yang buat yang punya tuan punya sawah tapi dia meluahkan benih. Itu beza. Okey. Itu caralah. Tapi kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau orang dia ambil duit, dia dapati bersalah, berhutang, siapa yang bayar? Ini soalan cukumah tu. Dia ambil. Lepas tu dia dapati bersalah, dia masuk penjara. Yang duit tu yang jadi hutang tu siapa nak bayar? Ini tak ada muhabarah mudara'ah dah ni. Tak ada mudara'ah dah ni. Tak ada je. Rakyat lah kena bayar. Tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia tak apa, dia masuk penjara dah. Tapi hutang negara ni siapa yang kena bayar? Kita. Letih kita kaum muslimin. Nanti dia. Yang ni kita jangan berasa gembira tentang masalah itu. Ni tak pandai ni kaum muslimin. Kita kaum gembira tapi kita jangan hina. Betul. Kita berasa gembira tapi jangan hina orang. Betul. Tapi kaum muslimin orang salah, jangan ambil simpati. Saya tak ambil simpati. Bahkan aku sujud syukur. Kaum muslimin muslimat kalian. Betul. Tuan-tuan, kadang-kadang saya komen juga Ustaz Asmak ni. Saya komen. Engkau jangan tunjuk warak tak tahu pasal tau kata dia. Cuba kalau kereta engkau dicuri oleh orang. Dicuri. Dia betul-betul boleh dapat tangkap orang curi tu. Kau gembira ke engkau bersimpati orang kena tangkap? Kita kena curi lepas tu dapat tangkap kau muslim-muslimat kalian. Pun dia bertangkap. Kita bersimpati dia kena tangkap. Betul dah betul. Sujud syukur lah weh. Nanti kau tidak alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Betul. Maka terkena atas kepala baru tahu kan. Itu cuma tambahan oleh-oleh dengan hari saja. Pekoh juga tu. Okay. InsyaAllah lain kali kita sambung pula kaum muslimin dan muslimat dan dalam bab yang lain. InsyaAllah. Ini tak ada kait dengan kita ni, cuma ialah nak mengetahui benda dalam Islam ni dia amat luas. Ada perbincangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Ustaz, kalau dalam urusan usaha sama kebun tadi tu, nak sebut dalam bahasa Arab tadi, kalau bila dapat hasil tu, kalau perjanjian tu zakat tu tak kira lah siapa yang keluarkan hasil, keluarkan benih. Kalau perjanjian tu kita kongsi sama-sama pembayaran zakat tu boleh Ustaz? Baik sangat. Baik. Ini kalau ada dalam perjanjian, tak apalah zakat tu kita tak usah bagi-bagilah. Kita kongsi dulu. Masuk keluarkan zakat, baru kita bagi harta. Boleh sangat. Atas perjanjian mereka tu. Cuma kadang-kadang ni tak nak jadi. Bak harta ni payah nak kongsi. Itu dia. Aku belajar dia kata. Mula-mula tak sebut buat zakat ni. Sekarang wajib zakat. Lalu akhirnya berbalah. Siapa yang zakat? Tak ada perjanjian.
Ada aku belajar dia orang Dakar ni orang kena tanah benih. Baik. Bukan punya tuan punya tanah. Begitu pula sudah. Tadi tak buat perjanjian. Dia buat macam mana? Jadi kalau begitu kaum muslim kena bayar lah. Tapi kalau sekiranya tak apalah. Kita mau pakat lah. Walaupun kau punya benih patutnya kau bayar. Kita pakat kongsi zakat. Itu tak ada masalah. Ada lagi? Lain bertopik Ustaz. Ya. Sumpah ni dalam masjid ni dari segi hukum agama kita ni macam mana Ustaz? Macam mana Nabi ulas perkara ni? Dia masalah ni istilah dalam bahasa Arabnya dia panggil mubahalah. Mubahalah. Dalam Quran dia sebut. Dia. Apabila orang Yahudi di zaman Nabi SAW, Nabi kata begini, dia kata begini. Nabi kata begini, dia kata begini. Kalau kiranya kamu nak tahu siapa benar antara kita, mari kita mubahalah. Panggil anak isteri kamu, duduk sebelah. Tuan-tuan tunjukkan siapa yang benar. Itu kalau itu. Tetapi kalau sekiranya dalam bab-bab hukum jenayah, dia tidak ada mubahalah. Dia tak ada mubahalah. Dalam bab yang berkait dengan hukum jenayah, pembunuhan, pencurian, asal jenayah saja, maka dia tidak ada mubahalah. Dia berpandu kepada keadilan bukti dan hujah-hujah. Itu yang tak faham tu. Orang masjid ni, dia masjid je, dia tak belajar. Dia masalah dia. Dan kalau dia bersumpah, kalau saya, sedangkan dia dalam kes mahkamah. Kalau saya bohong, saya mencuri, saya tuan laknat, tak ada. Dan Islam tak pakai benda itu. Bukan itu maksudnya. Itu sebab kita kata dalam Islam ni, kalau bab hukum jinayah, rompakan, bunuh, dia tidak boleh nak mubahalah untuk menafikan perbuatan dia. Jadi dalam Islam, dia berhajat pada hujah dan bukti. Baik. Ada satu bab lagi dekat-dekat mubahalah, nama dia mula'anah. Mula'anah. Mula'anah dia pun tak ada bukti. Bahawa dia itu pun mula'anah ni iaitu apabila suami menuduh isterinya berzina sedangkan suami tak ada saksi. Dan perkara itu bawa ke mahkamah. Kalau tak bawa mahkamah, tak boleh. Bila bawa mahkamah, hakim pun panggil. Bila hakim pun panggil, kaum muslim-muslimat kalian, kalau lelaki itu tak datangkan saksi, dia kena pukul 80 kali sebatan. Sebab dia nuduh orang zina walaupun isteri dia. Dan kalau sekiranya si isteri pula kaum muslimin dan tidak menafikan, dia kena rejam. Jadi ketika itulah adanya mula'anah, melaknat. Jadi isunya suami tak ada saksi. Isteri kena nafi. Jadi bagaimana tu? Hakim tak tahu sebab benda gaib macam ni. Maka suami untuk mengelakkan daripada dia dipukul 80 sebatan kerana tuduh, dia kena buat sumpah laknat. Apa dia? Wallahi wa billahi wa ta'ala jazalah. 5 kali. Dia kena 5 kali sumpah. Itu dia. Kalau sekiranya aku berbohong, nescaya Tuhan laknat akan aku. Lepas tu diserahkan pada perempuan pula. Kalau perempuan dia tak nak nafi, kena kurjang. Perempuan kata, wallahi, aku tak buat. Wabillahi, aku 5 kali sumpah. Wallahi, itu bohong belaka. Maka dua-dua tak dia hukum. Maka tunggulah anak Tuhan. Tapi itu dalam kes apa tuduh menuduh. Tapi kalau kes yang berkaitan, cakaplah direct. Datuk Mufti tanya dan masjid tu faham dah. Kes najib dia tidak ada
sumpah, tak ada. Sebab dia berhajat kepada bukti dan kalau sekejap main sumpah, sekejap main sumpah lah anak. Kalau begitu tutup universiti tu. Terus sudah belajarlah fakulti undang-undang. Terus belajarlah fakulti syariah. Yang penting berlaku kes sumpah. Betul lepas sumpah. Makhluk nama saya sumpah pun tak rajin sumpah. Ini manusia. Itu yang orang Islam tak faham tak agama itu yang masalah. Dia kalau bab nak sumpah ni, biar mahkamah yang menentukan. Baru boleh. Banyak kes dah ni kaum muslimat kan. Gitu. Kamu kan nak kata dulu kes cakap Ken Ibrahim pun juga. Sumpah lah yang 2 ekor tu. Sumpah dekat mana? Dekat masjid wilayah. Masjid juga. Siapa sumpah? Rahim Tamiji dengan seorang lagi tu. Siapa nama kawan dia tu? Wallahi. Sumpah ni bila mahkamah suruh sumpah baru boleh sumpah. Itu pun mahkamah suruh sumpah ni kaum muslimin kalau tak ada bukti dah. Apa semua tak ada dah. Keraguan semua benda. Tak ada benda dah. Sebab sumpah. Baru sumpah. Kan dia tak tahu leh. Sumpah ni senjata kemudian. Tapi kenapa pula kaum muslimin sumpah di masjid lah? Sumpah di masjid. Pelik juga masjid nak tak lepas lain ke? Itu yang pelik. Itu yang pelik tu kaum muslimat kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah saya syukur sangat Dr. Zul. Kenal Dr. Zul tak? Dia kepala Al-Basri. Orang alim tu. Dia. Bekah Mufti Wilayah kata. Mubahalah cara dalam tu tidak termasuk dalam Islam. Orang Pahang kata terperenyat ucap kazing. Kata kena sihir. Main sumpah mubahalah tu tengok ada main ajar. Sakit hati semua saya. Ustaz terus campur lah benda-benda macam ni. Terus campur lah. Dia mahkamah je menentukannya. Kita terima lah. Ini mari. Alhamdulillah lah. Dr. Zul ni memang ada power lah ilmu ni. Soalan susulan Ustaz. Soalan susulan. Ya. Bila kita buat sumpah ni, kita mengatakan bahawa laknat Allah akan datang kepada kita jika kita berbohong. Macam mana kita nak tahu laknat tu telah datang kepada seseorang itu kerana dia berbohong? Apa tanda-tanda dia Ustaz? Yang keduanya kaum muslimin tidak ada hadis dalam itu begitu. Cuma ada pendapat tertentu je. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang sumpah laknat ini tunggulah masa setahun. Tunggulah selama setahun ni. Walaupun tidak ada, itu cuma pendapat ulama. Kata ada orang zaman aku, dia buat selama setahun Tuhan kembali pada dia. Nanti dia. Lepas tu kaum macam yang paling penting sekali lah kita takutnya. Kita jangan nampak data, tengok data dunia. Tak ada benda pun, sumpah-sumpah anak, tak ada apa pun. Elok je dia sihat macam dia kata. Ingat, benda kita hidup ni bukan dunia, dia akhirat. Dia akhirat besok yang kena tu. Tapi di atas dunia kita boleh. Apa tanda-tandanya? Tengoklah kaum muslim dan muslimat kalian. Itu dia. Tidak ada dalam hadis tu terang satu-satu dia tidak ada. Allah pun tak, Ustaz, dalam hal sumpah ni Allah pun tak suka kita buat macam tu Ustaz. Ya, bukan benda yang digalakkan. Bukan benda yang digalakkan. Sumpah ni adalah senjata yang terakhir je. Setelah mana hujah tak ada, bukti tak ada, baru dah sumpah. Kalau ada bukti ada dah, baru kena sumpah. Tapi peliklah orang surau ni dia tak mengaji, itu yang masalah dia. Kadang-kadang kita malu kepada orang yang bukan Islam. Islam mengajar begini,
Nak nafi perbuatan kena sumpah je. Malulah kita macam tu. Rasa saya zaman Nabi SAW kaum muslimin muslimat kalian tak pandai sejarah lagi lah. Ada satu kes dinanya bersumpah tak ada. Nabi tak ada. Ada Ustaz ya. Allah Akbar. Setakat tu ya Ustaz. Ya, insyaAllah kita sambung. InsyaAllah. Pada pula akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.